好，大家早上好。 Baik semuanya, selamat pagi. 好，那今天我们昨天也已经上了3堂课哈。 Kemarin kita telah menyelesaikan 4 sesi kita ya. 3 sesi ekoenzim kita ya. 还记得我们昨天上的是什么吗？ Masih ingat kita kemarin membahas apa aja? Sesi apa aja? Pertama apa? Hah? Apa aja? Yang pertama adalah ekoenzim. 忘记了吗？ Apa sudah lupa semuanya? 昨天我们上的课程里面，第一个是什么？ Ya, sesi pertama kita adalah apa? Ekoenzim menyelamatkan, baca bersama yuk. Bumi. 然后第二堂课呢？ Yang kedua adalah apa? Ya, perawatan pada personal ya. 然后第三堂课 Sesi 呢？ tiga adalah pemurnian lingkungan ya. 呀，那现在是第4堂课， Ya, sekarang adalah sesi yang keempat. 那主要是跟农业有关， Jadi ini adalah berhubungan dengan pertanian. 然后还有我们也要认识我们的食物。 Dan kita harus mengenal makanan-makanan yang kita makan. 为什么我们需要认识我们的食物呢？ Mengapa kita harus mengenal makanan kita? 大家觉得食物重要吗？ Menurut Bapak Ibu, makanan penting apa tidak? 在座的有谁还在吃食物的，请举手。 Yang di sini siapa tiap hari masih makan makanan, tunjuk tangan. 没有举手的是什么事情呢？ Yang tidak angkat tangan makan apa? Makan angin. 我们每个人还在吃东西，对吧？ Ya, kita semua di sini masih makan makanan ya. 那我们在吃什么呢？ Sebenarnya apa yang kita makan? 啊，我们吃的食物对我们的健康有帮助吗？ Makanan yang kita makan apakah membantu kesehatan kita? 然后再来，这些食物它是怎么长大的呢？ Dan bagaimana makanan ini bertumbuh kembang? 然后这些食物，它的生长方式是什么样的？ Dan cara dia tumbuh itu seperti apa makanan kita? 那如何更好的在农业上运用我们的环保酵素？ Bagaimana kita mengaplikasikan ekoenzim dengan lebih baik di pertanian kita? 那这也是我们今天的主题。 Ini juga adalah tema pembicaraan kita hari ini. 那现代的疾病有哪些呢？ Ya, di zaman sekarang penyakit ini ada apa aja penyakit zaman sekarang? Banyak. Apa aja? Kanker, apa lagi? Hipertensi. Apa? Hah? Gula darah, apa lagi? Kolesterol. 有没有发现最近差不多这20年来有一个越来越严重的问题？ Apakah akan ada menemukan selama 20 tahun ini Anda ada menemukan tidak ada beberapa penyakit yang semakin parah? 除了癌症的问题， Selain masalah penyakit kanker, 还有皮肤病的问题， ada masalah alergi di kulit. Ada? 有吗？ Ada tidak? 以前没有听过什么皮肤病，现在很多皮肤病的问题。 Dulu jarang dengar masalah-masalah kulit. Sekarang banyak sekali penyakit-penyakit kulit. 然后各种过敏的问题， Dan berbagai macam alergi. 有没有？ Ada tidak? Ada. 还有现在也有一个很重要的问题，就是很多年轻人生不出孩子。 Dan yang paling masalah itu zaman sekarang banyak anak muda itu mandul. 所以我不晓得在印尼有没有不孕不育专科医院呢？ Ya, di Indonesia adakah spesialis untuk membantu orang yang mandul itu? Ada? 然后呢，试管婴儿在印尼有吗？ Bayi-bayi tabung di Indonesia ada tidak? Oh, 贵吗？ mahal tidak? 哇，那以前的人为什么都不需要，现在的人都需要呢？ Mengapa orang-orang zaman dahulu tidak butuh dan zaman sekarang sangat butuh? 什么原因呢？ Apa penyebabnya?
你认为跟什么有关系？ Menurut Anda apa hubungannya? Hubungannya dengan apa? 会不会跟吃有关系呢？ Apa dia ada berhubungan dengan makanan yang kita makan? 那我们每天在吃的是什么？ Jadi sebenarnya yang kita makan setiap hari itu apa sebenarnya? 我们来看一下。 Mari kita lihat bersama. 现在你吃西瓜，请问西瓜的种子是黑色的还是白色的？ Sekarang Anda makan semangka. Biji semangka itu warna hitam apa warna putih di zaman sekarang? Hitam apa putih? 我们大家都知道，西瓜的皮是青色的，肉是红色的，种子是黑色的。 Kita semua tahu semangka itu kulitnya hijau, ya, bagian dalamnya putih, terus ada dagingnya warna merah dan bijinya warna hitam. 但是现在呢，我 Tapi 们吃的西瓜里面的种子是什么颜色的多？ Tapi zaman sekarang semangkanya bijinya warna apa lebih banyak? 好。 所以呢，白色的种子，西瓜白色的种子，但是它还是很甜。 Ya, dan biarpun semangkanya itu bijinya warna putih, tapi dia tetap masih manis. 是什么让它很甜呢？ Apa yang membuat semangka itu bisa begitu manis? 有一样东西叫甜蜜素， Jadi ada sebuah zat namanya sodium cyclamate atau zat pemanis. 然后所以很多的瓜、很多的水果都放了甜蜜素， Ya, 它 banyak 还没有成熟，可是它很甜。 Banyak sekali buah-buahan telah ditambahkan zat pemanis ini, ya. Jadi mereka tidak matang tapi rasanya manis. 那像这样子的吃了对我们好吗？ Ya, setelah makan buah-buahan seperti ini bagus gak bagi tubuh kita? 然后再来我们来看杀菌剂。 Kemudian fungisida, ya. 那现在吃你去买 strawberry 或者买一些比较贵的水果，里面是不是都会有一包的杀菌剂呢？ Ya, saat Anda membeli stroberi atau buah-buahan mahal, Anda akan menemukan satu bungkus kecil warna putih. Ada tidak? Itu fungisida namanya. 那这个杀菌剂呢，它有什么问题呢？ Ya, ini bungkusan kecil ini ada masalah apa sebenarnya? 它会伤害我们的肠胃、消化包括我们的消化系统。 Ia akan melukai usus dan sistem pencernaan di perut kita. 我们现在吃的葡萄里面全都有， Ya, semua anggur kita mengandung zat seperti itu. 所以我们在吃葡萄的时候，我们会在开始吃1颗2颗没感觉，再多吃你就会感觉到有涩涩的味道，整个嘴巴是涩涩的感觉。 Ya, jadi kalau Anda makan anggur, makan 1-2 biji tidak merasa apa-apa. Kalau kemakan banyak terasa ada sesuatu yang keras dan tajam di lidah kita. Ada tidak? 那保鲜剂还有杀菌剂， Ya, pengawet biasanya mengandung fungisida. 所以一样伤害我们的肠道。 Sama akan mencelakai, akan melukai saluran usus kita. 昨天大家吃2种菜，一个有泡过酵素，一个没泡过酵素，大家还记得吗？ Kemarin kita makan sayur ada 2 jenis, satu rendam ekoenzim, satu tidak rendam. Masih ingat? 然后很多人都说没有泡过酵素的，喝了吃的时候呢是涩涩的。 Ada yang masih mengatakan yang tidak direndam ekoenzim saat makan terasa agak tajam dan kesat gitu ya. 然后苦苦的。 Dan terasa pahit. 那有泡过酵素的就没有，是清甜的。 Ya, setelah rendam ekoenzim malah enak renyah, tidak terasa kesat dan rasanya manis. 那各位，你说回家所有的蔬菜水果要泡过酵素吗？ Jadi pada hadirin, ya setelah Anda pulang ke rumah, apakah perlu kita merendam semua sayur dan buah kita dengan ekoenzim? Perlu apa tidak? 泡水没有用哈，一定要加酵素。 Kalau rendam air saja tidak berguna, harus tambah ekoenzim. 杀虫剂，如果这个水果或者蔬菜有杀虫剂，你刚开始吃的时候，你会有上火的感觉，而且口食会有发烫的感觉，牙龈会有发烫的感觉。 Insektisida atau pestisida, jika Anda makan
ya kita di bagian mulut akan terasa panas ya dan terasa pedas atau dan di gusi terasa panas juga ya. 大家都会说吃榴莲，吃多了会上火。 Banyak orang mengatakan makan durian terlalu banyak lama-lama nanti kalau makan terlalu banyak akan menyebabkan panas dalam. 但是其实不是。 Sebenarnya tidak. 如果你吃的榴莲是有机的榴莲，没有放农药、化肥、杀虫剂、杀草剂之类的，你永远不会上火。 Jika durian yang Anda makan adalah durian organik tanpa pupuk kimia, pestisida, insektisida, herbisida, selamanya Anda tidak akan mudah panas dalam. 真的这样吗？ Apakah benar seperti itu? 你去找来看看，试试看，你就知道。 Silakan cari durian yang organik Anda coba makan. Anda akan tahu sendiri jawabannya. 我爸爸，我在马来西亚，我爸爸家里有榴莲山， Ya, jadi Dr. John di Malaysia papanya punya kebun durian. 所以我从小是吃榴莲长大。 Jadi Dr. John dari kecil makan durian hingga dewasa. 然后我们家榴莲是没有放农药化肥的， Jadi durian di rumahnya Dr. John tidak pakai pupuk kimia maupun pestisida. 所以我们吃榴莲吃很多都不会有上火的问题。 Jadi Dr. John makan durian banyak-banyak tidak pernah panas dalam. 但是只要我到外面吃1、2颗榴莲，我就不行了，整个嘴巴、整个头都是上火的感觉。 Ya, kalau tapi Dr. John makan di luar durian punya orang, ya maka makan 1-2 biji kecil saja sudah terasa mulut ini panas dan panas dalam bagian tubuhnya. 所以我们要吃，我们要小心。 Jadi untuk konsumsi makanan kita harus penuh perhatian dan berhati-hati. 那农药吃了，嘴巴会发烫的感觉，会有针刺你的感觉，麻麻的，而且有苦味。 Ya, jadi kalau pestisida akan terasa sensasi terbakar di mulut, ya, dan sensasi tertusuk jarum di mulut, kesemutan di bagian mulut. 有一次我吃1颗苹果， Suatu kali Dr. John makan sebuah apel, 然后他们告诉我已经泡过了， teman-temannya mengatakan apel itu sudah direndam ekoenzim. 然后我就很放心的吃。 Dr. John makan dengan tenang masuk ke mulutnya. 3个星期， Ya, 我的嘴巴里面永远都是苦的，喝水是苦的，吃任何东西都是苦的味道。 ya dalam waktu 3 minggu mulut Dr. John terasa pahit, makan apapun pahit, minum air pun pahit. 怎么办呢？ Bagaimana ini? 他们说环保酵素这么了不起，漱口杯 Ada orang mengatakan ekoenzim begitu hebat, kumur-kumur dengan ekoenzim. 没用， Tidak berfungsi. 所以3个星期。 Jadi 3 minggu 所以 menderita. 我从此之后呢，要很确定这个是不是真的有泡过。 Ya, jadi mulai saat itu Dr. John harus sangat memastikan apakah apel itu sudah rendam ekoenzim atau belum. 我们来看看这2串的葡萄， Mari kita lihat 2 anggur ini. 如果是你要买葡萄，你觉得你要买红色的还是这一个紫色的？ Jika Anda beli anggur, Anda mau beli yang merah atau yang ungu? Suka yang mana? Hah? 你觉得哪一个美？ Menurut Anda yang mana lebih bagus? Yang warna ungu atau warna merah? Ungu. Hah? 紫色还是红色？ Mengapa？为什么红色？ Mengapa pilih yang merah? 好看。现在有很多葡萄都用膨大剂， Ya, 让水果长得很紧。 Ya, zaman sekarang anggur itu banyak sekali zat-zat pembesar buahnya sehingga membuat anggur-anggur ini tumbuh padat. 大家看看这个葡萄是不是长得很紧呢？ Kita lihat yang di kanan ini, bukankah anggurnya semuanya tumbuh sangat padat dan rapat? 然后你看这个是长得疏疏稀稀的， Yang warna merah ini agak renggang buah-buahnya. 所以这个葡萄跟这边的葡萄它是不一样的。 Kedua anggur ini berbeda adanya. 葡萄是用最多农药的， Jadi tanam anggur paling banyak menggunakan pestisida di sini. 所以你要吃葡萄最好你要找这种葡萄。 Ya, jadi kalau mau beli anggur, pilihlah anggur yang seperti yang merah ini. 好，那
除了葡萄，现在呢也有很多那个植物在生长的时候呢会有种子，有一些是没有种子的，就像这个 tomat， 你看它有没有种子？ Dalam proses pertumbuhan dari buah-buahan biasanya dia dalamnya pasti ada biji. Tapi kita lihat yang di sana tomatnya ada biji tidak? 现在我们去看看你的 tomat 切开来是这样有种子的还是没有种子的？ Jadi pulang rumah boleh potong lihat tomatnya ada biji atau tidak ada biji. 那没有种子的为什么没有种子？ Ya, mengapa tomatnya tidak ada biji? 因为它是荷尔蒙催生的， Karena dia ditumbuhkan oleh hormon. 它不是转基因， Dia bukan GMO ya, 但是它是荷尔蒙催生。 tapi dia dikembangkan dengan hormon. 现在我们有很多小孩，年纪小小，大概8、9岁，尤其是女生，已经开始来月事了。 Ya, zaman sekarang banyak sekali anak-anak kecil, terutama yang gadis-gadis kecil, usianya baru 8-9 tahun sudah mulai menstruasi atau puber. 我不晓得在印尼有这个情况 Ya, 吗？ tidak tahu di Indonesia ada seperti ini tidak? Ada tidak? 那是在中国有很多， Di Tiongkok banyak sekali seperti itu. 所以他们的小孩8、9岁，如果7、8岁、8、9岁来月事，他们就要去打针，打一种针就是控制他的荷尔蒙，不要让他快速长大。 Ya, jadi jika anak itu usia 8-9 tahun sudah menstruasi, mereka harus pergi untuk suntik satu jenis zat untuk agar menahan pertumbuhannya, jangan begitu cepat tumbuh ya, menghambat pertumbuhan anak itu. 有问题吗？ Jadi kalau pertumbuhan anak dihambat nanti masalah tidak anak itu nanti? Masalah. 但是呢，现在这是不能避免， Tapi hal seperti ini sulit dihindari zaman sekarang. 所以我们的农业重要吗？ Jadi pertanian kita penting apa tidak? 稳定哈。然后再问大家，如果是你要买这个菜哈，这个叫做香菜，你会买第一种的还是第二种的？ Jadi kalau bapak ibu atau adik-adik semua beli sayur yang ini seledri seperti ini, mau beli yang nomor satu atau nomor 2? Satu apa 2? Yang satu tunjuk tangan. Wah, banyak ya. Wah, tihau dah itu. Yang nomor 2 tunjuk tangan. Wah. 没有举手的是不吃 Yang 香 enggak 菜 tunjuk 的。 tangan tak makan sayur. Ya. 大家看它的根跟它的根一样吗？ Kita lihat kedua nih, akarnya sama apa tidak? Beda ya. 你们现在买的都是这样的，对吧？ Ya biasanya yang Anda beli rata-rata akarnya seperti itu. 我们已经很少买到像这样的根，对吧？ Kita sudah jarang beli yang kanan ini, yang nomor 2 ini, akarnya banyak gini. 那你觉得哪一个健康呢？ Jadi menurut Anda yang mana lebih sehat? Nomor 1 apa nomor 2? 2. 那么多啊，这是用他自己的力量长大的。 Nomor 2 nih dia tumbuh dengan kekuatannya sendiri. 这边根很少， Yang nomor 1 akarnya sangat sedikit. 因为他是吃化肥农药长大的。 Karena dia tumbuh dengan mengkonsumsi pupuk kimia dan pestisida. 所以食物呢，我们要吃，我们要除了吃它的物质，我们也要吃它的生命力。 Jadi makanan yang kita makan selain kita memakan ya, substansinya, zat kandungannya, kita juga harus mendapatkan energi kehidupan dari makanan tersebut. 什么叫做生命力呢？ Apa yang disebut dengan energi kehidupan atau life force? 就是这个让食物长大的力量。 Life force atau energi kehidupan adalah kekuatan yang membantu pertumbuhan tanaman ini. 所以在这一边这2张图，哪一个生命力比较旺呢？ Dari 2 gambar ini, yang mana energi kehidupannya lebih kuat? Nomor 1 apa 2? 可以明白吗？ Jadi sudah paham? 好，那什么叫生命力呢？ Jadi apa itu energi kehidupan? 那我们来看看这2条黄瓜， Kita lihat 2 timun ini ya. 然后它们一条是用有机种植的，一条是商业种植的。 Yang atas adalah pertanian konvensional, yang bawah adalah organik.
organic, conventional. Oh sorry, yang atas adalah organik, yang bawah konvensional ya. Sorry. Sorry. ，Balik ya. 这个是化学种植的，这个是有机种植 Ya 的。 ulang lagi ya, yang atas adalah ditanam secara konvensional pupuk kimia pestisida, yang bawah secara organik tanpa zat-zat itu ya. 然后呢，这2条黄瓜呢，都是同样的处理，拿刀把它切，这也是切，然后把它们收到冰箱3天之后拿出来看。 Dua timun ini ya diproses dengan cara sama, dipotong gini, potong satu-satu gitu, kemudian disimpan ke dalam kulkas selama 3 hari, kemudian dikeluarkan. Kita lihat hasilnya. 大家看到第1条是不是已经开始烂了？ Ada menemukan yang pertama timun ini sudah mulai membusuk. 那第2条有机的，它还长着怎么样？ Yang kedua ini yang organik ini bagaimana dia? 所以它会有自我疗愈的能力、自我调节、自我组织的能力、巩固性、结构成型力。 Jadi dia mempunyai energi penyembuhan diri, pengaturan diri, kemampuan mengorganisir diri, kekokohan, kekuatan pembentukan struktural kembali. 所以想要健康，那么我们要吃的食物必须是怎么样的？ Jika ingin sehat, makanan yang kita makan harus seperti apa? 自然长成的食物。 Yaitu makanan yang tumbuh secara alami. 那如果我们吃的食物不是呢？ Jika makanan yang kita makan tidak seperti itu, bagaimana? 那我们就会有问题。 Maka banyak masalah di tubuh kita. 所以营养 Jadi nutrisi, 它是滋养。 yaitu memelihara atau memperkaya diri kita. 如果我们说营养不能滋养我们的话， Jadi jika nutrisi itu tidak bisa memelihara atau memperkaya diri kita, 那么我们人是没有办法长得更好。 maka kita tidak bisa tumbuh dengan baik. 所以我们说食物是生命的媒介。 Jadi kita mengatakan makanan adalah media dari kehidupan kita. 所以什么样的食物才可以帮助我们呢？ Jadi makanan seperti apa yang bisa membantu kita? 那像这些没有生命的食物，我们不能吃它。 Ya benda-benda atau makanan yang seperti ini kita tidak bisa makan ya. 然后没有生机的，我们也不能吃它。 Nah, jenis-jenis yang tidak ada daya hidup kita juga tidak bisa makan. 所以动物的尸体一样没有生命的迹象，所以我们吃它，我们也没有办法得到我们生命所需要的生命力。 Ya, namun bangkai hewan juga tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, dan dengan memakannya kita juga tidak bisa mendapatkan energi kehidupan yang dibutuhkan untuk kehidupan kita. 所以有生命力的食物才能真正的让我们获得健康的生命。 Jadi makanan mengandung energi kehidupan barulah benar-benar bisa membantu kita. Setelah kita makan, kita mendapatkan energi kehidupan dari makanan tersebut. 那营养对我们来说是什么意思呢？ Jadi nutrisi bagi kita apa sih maknanya? 是健康吗？是食物吗？ Apakah ia adalah makanan 还是健康呢？ atau ia adalah kesehatan 是一堆堆的维他命、矿物 atau 质吗？ tumpuk vitamin dan mineral 还是卡路里？ atau dia ada kalori hitung-hitungan? 所以很多人现在在家里面，每次想要吃到营养，你是不是都会拿起一罐罐、一瓶瓶的维他命、矿物质来吃呢？ Ya, jadi pada hari ini semua kalau di rumah, kalau kita mau makan mendapatkan nutrisi atau gizi, kita semua akan mengeluarkan satu botol, isinya satu biji. Ada tidak? 那真的是营养吗？ Apakah itu adalah nutrisi atau gizi? 啊，所以现在我们营养方面有很多挑战。 Jadi dalam masalah nutrisi zaman sekarang banyak sekali tantangan. 第一，我们的食物缺乏生命力。 Pertama, makanan kita kekurangan energi kehidupan. 第二，我们的食物里面维生素、矿物质、元素都很低。 Dan kedua, makanan kita rendah akan vitamin dan mineral mikro. 所以现在我们有一个问号： Jadi sebuah tanda tanya besar. 什么样的食物才是真正健康的？ Makanan seperti apa baru disebut benar-benar sehat? 什么样的食物能让我们健康？ Makanan seperti apa yang bisa membuat kita sehat? 好，
那我们待会呢会来给大家试吃。Ya, sebentar lagi kita akan memberi kita uji coba makanan. 这样吃人生最幸福。 Ya, beginilah cara makan untuk hidup yang paling bahagia. 那我们要来体验食物的到底食物给我们什么？ Kita akan mencoba sebenarnya makanan itu memberikan apa kepada kita. 那看看这个苹果， Kita lihat apel ini. 当切开成横着切的时候，你会看到它出现五角星。 Saat kita potong horizontal, kita akan lihat akan ketemu di bagian tengahnya ada bintang, ya, bintang segi 5 ini. 然后胡萝卜切开的时候，它有很漂亮的花纹。 Ya, kalau wortel kalau kita potong juga akan banyak motif-motif yang sangat indah. 那我们要做这一个练习，品尝的练习。这个练习能让我们真正理解食物跟我们人的关系。 Ya, latihan mencicip makanan ini, praktek ini memungkinkan Anda untuk mengakses ke sisi spirit sejati Anda. 然后我们要用感受去感受食物对我们人的影响。 Kita harus menggunakan perasaan Anda untuk merasakan efek makanan pada diri Anda sendiri. 然后我们大家呢要保持一个开放性，我们不要用头脑去思考，跟着我的指示来做一步一步的功课。 Ya, jadi kita harus membawa pikiran terbuka, jangan hanya berpikir dengan otak kita, ya. Ikuti petunjuk dari Dr. John, kita jalankan selangkah demi selangkah. 大家准备好了吗？ Apa sudah siap? 首先呢，你们每个人有带自己的餐盒来吗？ Ya, para hadirin Bapak Ibu dan adik-adik semua ada bawa kotak makan sendiri? 拿起你的餐盒， Keluarkan, angkat tinggi-tinggi. Panitia persiapan? 然后把你的餐盒打开哈。 Ya, buka kotak makan Anda. 然后我们的义工朋友请到准备。 Para relawan bersiap-siap. 然后各位， Dengarkan baik-baik, suaranya dikecilkan. 第一，待会义工给你们食物的时候， Nanti para relawan membagikan makanan kepada Anda, 不可以吃， tidak boleh makan ya, 然后呢也不要说话， dan jangan berbicara, diam. 然后呢听我说， Dan ikut aba-aba arahan dari Dr. John. 可以吗？ Bisa? 第一，可不可以吃？ Pertama, boleh makan tidak? 帮我一个忙，拍拍隔壁的，告诉他不可以吃。 Bantu Dr. John beritahu teman Anda di samping, tepuk pundaknya, beritahu dia tidak boleh makan. 好，那我们先，待会呢，义工会给我们分，那我们一样一样来，好吗？ Ya, nanti relawan akan membagi pada Anda ya, jadi satu jenis kita coba makan ya. Ya.好，那我们首先要来品尝萝卜。 Sekarang kita akan mencicipi wortel. 你们的手上是不是都有2片萝卜呢？ Ya, para hadirin di tangan Anda semuanya bukankah ada 2 wortel? Ada tidak? 我们先不要吃哈。 Jangan dimakan, perhatikan, Nah. jangan bicara ya. 首先我们要来闻那个萝卜，然后呢，怎么闻呢？我们也要看它的这个颜色，2个是不是一样？那你可以拿你的舌头、舌尖碰一碰一片的萝卜，感觉它的味道，再碰一碰另外一片，感觉它的味道。 Jadi kita mulai dari mata, kita lihat warna wortelnya seperti apa, sama apa tidak, motifnya seperti apa, sama apa tidak. Kemudian dengan hidung Anda cium aromanya sama apa tidak. 2 wortel ini. Kemudian Anda boleh kecap dengan lidah Anda, ya, dikecap bukan dimakan ya, dikecap coba.
Rasanya sama apa tidak? 一样还是不一样？ Sama apa berbeda? Tidak 有什么 sama. 不一样？ Apa bedanya? Hah? Rasa apa? Bentuk dan rasa. 形状还有它的那个甜味不一样。不要吃哈！ Jangan makan ya, belum makan. 我还没叫你吃哈！ Pakai lidah aja jilat-jilat ya. Agak Wah, Cici叫你闻一 Yang 闻。 kedua manis. 然 Jangan 后 dimakan 呢， dulu ya. 我们来看看萝卜哈。 Kita lihat wortel itu. 你拿起来看一下，两片都拿起来看， Kita angkat tinggi-tinggi lihat motif di dalamnya dua itu gimana. 一样还是不一样？ Sama apa berbeda? Berbeda. 有没有一个它的形状里面是有形状的， Ada menemukan satu itu dalamnya motifnya bagus sekali. 然后有一个也有形状，但是它是散开的。 Ada satu itu ada motif tapi motifnya berantakan. 那为什么呢？ Mengapa bisa berbeda? 啊，萝卜它要长，它需要时间。 Wortel untuk bertumbuh kembang dia butuh waktu. 然后呢，在萝卜长的时候呢，它是往下扎根的， Pertumbuhan wortel itu adalah mengakar ke bagian bawah. 所以当它越往下扎根，所以我们会看到萝卜的形状越下面是越细的，上面是会比较胖一点的。 Saat bertumbuh ke bawah, bagian wortel itu bagian bawah semakin kecil dan bagian atas agak besar. 这是成熟的萝卜， Ini wortel yang sudah matang. 但是现在我们在市面上买的萝卜都是胖胖的， Dan masalahnya wortel yang kita beli di pasar semuanya gemuk dan melebar. 因为它都是用农药化肥来催养的。 Karena dia tumbuh dengan pupuk kimia dan pestisida. 所以当它是催养的，它整个形它是没有结构成型的力量。 Kalau dia tumbuh dengan pupuk ya pertumbuhannya itu ya dipaksakan jadi bentuknya tidak seperti yang sesungguhnya yang 那如 aslinya. 果是有机的，它用它的力量慢慢长，所以它的这个里面的形状就非常的明显。 Kalau yang organik dia tumbuh dengan kekuatan sendiri maka struktural dalam bagian wortel itu sangat jelas. 所以这也就是刚才我们所说的这一个食物，它是能有结构形成力、巩固性等等，它是有力量成长的。 Inilah yang dimaksud dengan pertumbuhan-tumbuhan itu memiliki kekuatan pembentukan dan strukturalnya. 那现在大家来吃这个萝卜，把一片放在嘴巴里吃。 Mari kita mulai makan, masukin salah satunya dikunyah-kunyah. 吃完一片，然后你感觉这一片它的甜有多甜， Setelah dikunyah, ditelan, rasakan manisnya seberapa manis. 然后它的甜是在嘴巴有没有下到喉咙， Dan manisnya di mulut apakah sampai di tenggorokan? 然后它的感觉在头部或者胸口或者肚子， Saat makan di bagian kepala, bagian dada atau perut ada rasa apa? Penuh perhatian, penuh kesadaran saat makan baru bisa merasakan. Kalau bicara tidak bisa merasakan ya. 所以刚才我们不是说好不好吃，而是这个食物吃到你的身体之后，它对你的身体的影响是什么？ Jadi bukan enak tidak enak, tapi setelah Anda makan, makanan ini membawa pengaruh apa bagi tubuh Anda? Rasakan kepala Anda, dada Anda, dan perut Anda. 吃完一片，再吃另外一片。 Setelah habis yang satu keping, makan lagi yang satu keping. Sama, rasakan rasanya. Apakah dia manis? Manisnya seperti apa? Sampai ke mulut, sampai di tenggorokan tidak? Dan rasakan setelah masuk makanan itu bagaimana perasaan di kepala Anda, di dada Anda, dan di perut Anda. 两片都吃了吗？ Apa sudah selesai? Dua-dua？ Udah ya? 有谁要跟我分享这两片的萝卜给你的感受是什么？ Siapa mau testimoni setelah makan dua wortel ini perasaannya seperti apa? Terima kasih Dr. John dan semua peserta. Setelah saya mengkonsumsi dua wortel itu,
Satu terasa manis sampai ke tenggorokan, yang satunya kurang manis. Cuma saya tidak tahu apakah wortel ini dipanen pada usia yang sama atau berbeda. Karena tanaman dia memiliki titik maksimal. Misalnya wortel akan dipanen misalnya titik manisnya di usia 79 hari. Kalau dia lebih dari 79 hari, rasa manisnya akan berkurang. Kalau dia dipanen sebelum 79 hari, mungkin rasa manisnya juga berkurang. Jadi berbeda rasa, tapi ada faktor lain apakah dipanen pada usia yang sama juga menentukan rasa. Itu, terima kasih. 好，那其实 Baik. 我们在吃萝卜甜，你们有没有吃到一片萝卜很甜，然后有一片萝卜其实它不甜的？ Ya, jadi makan wortel itu bukan jadi masalah manis. Anda akan menemukan ya ada satu keping wortel rasanya manis dan satu tidak manis. 真正的萝卜不甜的。 Ya, wortel yang sebenarnya yang asli, yang varietas kuno itu tidak manis. 但是它会有回甘， Dan tapi dia ada rasa awal setelah kunyah kita telan dia baru rasa manis kembali, bukan manis yang seperti gula. 它不会在吃的时候感觉甜，但是当你吞下去之后呢，它的甜是回甘的甜，你整个喉咙是会觉得很舒服的。 Ya, jadi dia bukan seperti gula kita makan kunyah manis di mulut, tapi setelah Anda kenyang, setelah Anda telan masuk di tenggorokan Anda baru terasa manis kembali. 那如果你吃的萝卜都很甜的话， Jika wortel yang Anda makan itu semua terasa sangat manis 是因为加了东西， karena ada zat-zat tambahan. 这样可以了解吗？ Kira-kira paham? 如果你还记得刚才你看有形状的跟没有形状结构力的，你还记得哪一片吗？ Jika Anda masih ingat dua itu, satu motifnya yang bagus, satu motifnya tidak bagus, masih ingat yang mana manis, yang mana tidak manis? 有没有像我说的这样呢？ Apakah sesuai dengan apa yang dijelaskan Dr. Joen? 有的人举手，我看一 Ada 下。 tidak? Angkat tangan. Oh, depan ya. 有感受的人举手，我看一 Ya, 下。 ada merasakan seperti itu, angkat tangan ya. 呀，那其实呢，坦白说，也真的不容易理解啊，也真的不容易去感受。 Jadi sebenarnya tidak gampang untuk benar-benar bisa merasakan. 因为我们现在被很多的，比如糖、盐、各种的调味料麻痹了我们的感官。 Ya, karena organ kita telah banyak dibius oleh gula, garam, penyedap rasa dan lain-lain. 还有我们的心都很散乱， Dan jiwa kita itu sangat berantakan, tidak tenang. 我们没有静下心来。 Kita tidak makan dengan hati yang tenang. 所以你在吃食物的时候，你并不能感受到食物给你的力量。 Jadi saat Anda makan makanan, Anda tidak bisa merasakan energi yang diberikan makanan kepada kita. 好，那 Baik 现在呢，还有谁要分享吗？有 Ada yang mau 关 sharing lagi tentang dua wortel ini? Ada yang mau testimoni? Ada? 前 Oh 面 iya, depan Ibu. Ya. Terima kasih. Saya merasakan beda yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama itu tenang semua. Yang kedua di lidah saya terasa ada apa ya? Ada sesuatu, ada seperti ada yang melekat-melekat gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. 还有吗？ Ada lagi? Terima kasih untuk testimoni ini. Saya merasakan wortel yang pertama saya makan itu rasanya sama dari awal sampai akhir itu sama. Terus rasa badan saya tuh enak banget kayak gitu. Rasa yang kedua itu berbeda. Waktu dimasuk ke mulut agak nggak ada rasa. Setelah digigit kok ada rasa manis. Tadi saya merasa kok berbeda. Apakah ini salah? Kataku kok rasanya lebih manis kayak gitu kan. Aku gigit lagi. Tapi setelah dimakan lebih lagi ke dalam kayaknya di sini nggak enak. Ada beda rasanya. Nggak enak dirasa di bagian sini, nggak enak.
itulah testimoni saya. Terima kasih. Thank you。 Terima kasih. 好，我们慧妮，饭好了吗？ Bu Ani, nasinya sudah siap? 可以拿出来了吗？ Ya boleh ya, Pak Panitia bantu bagi 然后我们请义工来帮忙拿饭。 Panitia bantu, kita masih ada tes makan nasi. Gimana, seru ya? 我们每个人要拿3口饭。 Setiap orang 3 suap nasi ya, bukan 3 centong besar tapi 3 suap kecil ya. 还记得刚才我们说这个体验哈，它不是用你的那个好吃不好吃。 Jadi masih ingat tadi Dr. John mengatakan ya, praktek kita ini bukan untuk merasakan enak atau tidak enak. 然后呢，我们更多的是要感受食物对我们自己自己的影响。 Kita yang utama adalah merasakan bagaimana ya makanan ini mempengaruhi tubuh kita. 啊，那现在我们要吃饭， Sekarang langsung kita makan nasi. 我们有3口饭。 Kita setiap jenis nasi ada 3 suap. Ini butuh fokus dan perhatian dan ketenangan baru bisa mendapatkan ya. 好，我们要来看看这个食物对我们的生命，不只是身体，还有我们的精神层面有什么影响。 Jadi mari kita sekarang merasakan bagaimana makanan ini mempengaruhi bukan hanya bagi tubuh kita, dia membagi spirit kita, juga bagi energi kehidupan kita, bagaimana dia mempengaruhi tubuh kita ini. 那我们现在手上有2种糙米， Sekarang di tangan Anda ada 2 jenis nasi coklat yang berbeda. 有一种是有机种植，一种是商业的种植。 Satu ditanam secara organik, satu ditanam secara konvensional. 那我们总共要吃3口饭， Ya, jadi setiap jenis itu kita makan 3 suap. 所以总共我们要吃几口呢 Jadi kita makan berapa suap? ？6。 6 ya. Hah? Total 6 suap ya. 好，当我们在吃第1口的时候，我们去感受我们的脚有没有跟土地产生链接的感觉。 Ya, dengan hati yang tenang, ambillah suapan pertama dan rasakan hubungan antara kaki Anda dan tanah. Apakah dia ada menyambung ke tanah kaki kita? 先不要吃， Jangan makan dulu ya. 听我讲完先。 Dengar dulu sampai habis baru kita kerjakan. 第2口饭，去感受你背后的脊椎的垂直感，你容易做到还是需要力量？ Ini jangan makan dulu ya, perhatikan saat Anda ambil suapan kedua, rasakan tegaknya tulang belakang Anda di belakang tubuh Anda. Dia mudah dilakukan tetapi tetap membutuhkan kekuatan atau bagaimana? 所以你在做的时候，你的2个脚要放在那个地上。 Jadi duduk kakinya harus diletakkan telapak kaki di atas tanah baru bisa merasakan cengkeraman kaki itu ada nggak aktif. 然后你的背不要靠椅子坐起来。 Ya, jadi punggung Anda jangan menyandar, tegakkan, ya. 然后再来第3口饭，我们去感受皮肤对界限的感受，皮肤对外在的环境，你感觉是被包围的，还是独立的，还是隔离的？ Ya, saat ambil suapan ketiga ya kita rasakan ya bagaimana batasan perasaan di kulit kita. Apakah kulit kita dengan lingkungan luar kita dekat atau kita dikelilingi atau kita itu adalah mandiri atau kita itu terisolasi. 好， Baik. 当你准备好、做好之 Jika 后 Anda 呢， sudah duduk dengan tenang, tegakkan badan, 然后你可以开始， Anda boleh mulai 然后 dari 去 jenis 感受这些米给你的感受是什么。 Jadi beras jenis pertama, suapan pertama kita rasakan sesuai yang tertulis di atas. 好， Oke. 有谁要分享？ Siapa yang ingin sharing setelah makan 2 beras ini? Testimoninya seperti apa? Suapan pertama saya rasakan dengan posisi yang sesuai dengan ketentuan, kaki di bawah, terus dengan tulang punggung belakang berdiri tegak, saya merasakan ada getaran kayak kesetrum. Jadi pada saat
kunyahan pertama, setrumnya itu besar sekali. Jadi kenceng banget. Terus suapan kedua agak sedikit melemah dan sampai akhirnya suapan ketiga juga masih terasa setrum, cuman tidak sekencang yang pertama. Seperti itu. Tapi dengan catatan dilakukan seperti ketentuan. Seperti itu Pak Ming. Kalau yang kedua, saya merasakan tidak terlalu setrumannya nggak terlalu kencang. Seperti itu. Yang pasti suapan pertama, kedua dan ketiga. Iya, 2 jenis. Yang pertama. Iya. Nggak terlalu kesetrum. Itu kanjie tau ciang. Seperti itu. Terima kasih. 早安 Dr. John. Ketika saya melakukan 3 kali suapan, saya berusaha mencoba untuk menutup mata untuk merasakan sensasi 3 suapan ini. Suapan pertama yang saya rasakan adalah ada energi yang mengalir dari kaki hingga ke belakang. Saya tidak tahu energi apa yang dirasakan. Suapan kedua saya merasakan aliran darah saya mengalir ke seluruh tubuh. Karena saya merasakan sensasi nasi yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Manisnya itu seperti saya melihat manisnya senyuman Dr. John. Ini serius. Dan suapan ketiga saya rasakan semuanya menyatu ke dalam tubuh kembali. Itu kesaksian dari saya. Terima kasih Dr. John. Nasi kedua sensasinya udah dirasakan sensasi pertama begitu luar biasa. Jadi yang nasi kedua rasanya biasa saja gitu. Begitu. 我呢吃那么多年的米饭， Dr. Joen makan bertahun-tahun beras, dia makan nasi bertahun-tahun. 跟你们一样， Sama dengan Anda. 以前我都不知道有这一些。 Dulu tidak tahu ada sesuatu hal seperti ini. 当我学习了人智学的营养学， Saat belajar tentang nutrisi antroposofis, 我才明白， barulah Dr. John memahami 饮食并不是只是为了我们身体的健康， makan bukan hanya untuk kesehatan tubuh fisik kita. 它帮助了我们精神层面的健康。 Ya, makanan membantu kesehatan dari spirit dan jiwa kita. 所以，当我们的精神层面能健康的时候呢， Dan jika spirit dan jiwa kita bisa sehat, 那我们的社会会安康。 maka masyarakat kita bisa tentram dan sehat. 那现在呢，刚才有说能量充满身体，脊椎会挺直。 Tadi mengatakan ya energi masuk ke seluruh tubuh, merasa kesetrum atau dan juga tulang belakang bisa berdiri dengan tegak. 然后那个脚好像生根一样， Dan kaki seperti mengakar ke lantainya ini, 可以跟大地链接。 bisa menyatu dengan alam semesta. 当我们能有这样的力量的时候， Dikala kita mempunyai kekuatan seperti ini, 我们会跟所有的人在一起。 kita akan bisa bersama dengan semua orang yang di seluruh dunia. 所以，我们这个叫生命共同体，我们就有这样子的感受。我们知道每一个人跟我们都是一样的。 Dan inilah yang disebut dengan perasaan koherensi kebersamaan. Ya, jadi kita bisa memiliki rasa koherensi ini, kita bisa memahami bahwa semua manusia di dunia adalah sama dengan saya, adalah saudara saya. 所以我们的心会很平静。 Jadi hati kita menjadi sangat tenang. 那现在我们吃食物呢，因为食物的种植方法不一样， Dan sekarang kita mengkonsumsi makanan, dan karena makanan yang kita makan itu cara tanamnya berbeda. 食物的力量也不一样。 Energi dari makanan itu juga sudah berbeda. 我们如果要知道的话，我们来吃一下我们的菜。 Dan kalau kita mau tahu, mari kita makan sayur kita. 我们有有机的和商业种植的菜， Kita ada 2 jenis sayur, yang organik dan konvensional. 然后我们来吃一下， Mari kita makan. 拿2片菜吃， Ambil 2 sayur itu, makan, silakan dimakan. 吃1片，然后待会再吃1片。 Makan 1 lembar dulu sampai habis, baru makan lagi 1 lembar.
感受一下这2片菜它带给你的力量是什么？ Rasakan 2 lembar sayur itu membawa energi apa bagi Anda? 有没有发现有一种菜，你咀嚼的时候很容易就把它搅烂了？ Ada satu sayur yang Anda merasakan Anda kunyah-kunyah gampang sekali hancur dan masuk ke mulut Anda. 还有一种菜，你要搅很久， Dan satu lagi kunyahnya harus agak lama. 然后你才可以把它吞下来。 Baru bisa Anda telan ke dalam perut Anda. 有没有发现有这样呢？ Ada tidak menemukan hal itu? Ada ya? 有没有其中一个菜，你放在嘴巴咬，不用2、3下你就能吞了？ Salah satunya kunyah 2-3 kali sudah bisa masuk ke perut. 还有一种，你需要咬多一点点，它才能让你 Yang satu 吞。 lagi harus dikunyah agak lama baru bisa masuk. Ada tak？ Ada tidak? Ada. Why？ 为什么？ Mengapa? Mengapa begitu? 同样的菜为什么不一样？ Jenis sayur yang sama, tetapi kenapa bisa ada kondisi yang berbeda? 食物的生命力会影响我们人体的生命力。 Energi kehidupan makanan mempengaruhi energi kehidupan tubuh kita. 同样的植物和动物，如果生长的方式不一样，它们的营养也会不一样。 Tumbuhan dan hewan yang sama memiliki nutrisi yang berbeda jika mereka tumbuh dengan cara yang berbeda. 而且吃食物的时候，身体会用身体的活力、生命力去消化它们。 Saat mengkonsumsi makanan, tubuh menggunakan vitalitas energi kehidupan tubuh untuk mencernanya. 简单的说，你是以现在的命来换未来的命。 Secara sederhana kita menyimpulkan bahwa kita menukarkan hidup saat ini kita untuk mendapatkan kehidupan di masa depan kita. 所以就像刚才我们说吃米饭一样， Sama seperti yang tadi kita ceritakan, kita makan nasi, 那个米饭它会给你力量， nasi itu akan memberi energi kehidupan bagi tubuh Anda. 所以你整个人的生命力就会提高。 Dan seluruh energi kehidupan di tubuh kita akan meningkat. 然后当你吃 water 红萝卜的时候， Saat Anda makan wortel, 一样，它的能量会往你的头部， sama energinya juga akan mengalir ke bagian kepala kita. 然后当你吃菜的时候， Saat Anda makan sayur, 因为这个菜是用它自己的力量成长， ya karena sayur itu salah satunya dia tumbuh dengan kekuatan dan energinya sendiri, 所以它的生命力也是会很强。 sehingga energi kehidupannya sangat kuat sekali. 然后它就像这一个 Dia akan sama seperti timbun yang. timun ini. 然后呢，它会帮助到你的身体，让你可以身心灵更健康。 Dia akan membantu tubuh Anda sehingga tubuh Anda dari jiwa, raga, dan spirit Anda menjadi sehat semuanya secara holistik. 那所以我们说哈，吃不只是吃食物，也要去体验食物的生命力。 Jadi kita mengatakan makan tidak hanya makan makanan tersebut, tetapi juga merasakan energi kehidupan dari makanan itu. 吃是否能给你腹直感？ Makan apakah itu ia dapat memberikan Anda rasa tubuh yang tegak lurus? 所以现在有没有发现很多人站没有站姿，坐没有坐相？ Ya, zaman sekarang adakah melihat orang zaman sekarang berdiri tidak tegak, ya duduk juga miring-miring? Ada tidak? 因为食物的关系， Itu semuanya pengaruh dari makanan yang dimakan. 所以你给你的孩子吃什么？ Jadi Anda memberi makanan seperti apa kepada anak Anda di rumah? 所以我们吃的食物，它的力量会影响我们日常的生活。 Jadi makanan yang kita makan akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. 因食物的影响，我们变成吃什么像什么。 Jadi karena pengaruh makanan kita menjadi apa yang kita makan dan menjadi seperti apa kita yang kita konsumsi. 所以有一句话说：“人如其食”，饮食可以反映一个人的性格、思想与生活的环 Jadi 境 ada。sebuah peribahasa, seseorang adalah apa yang dia makan, dan pola makan dapat mencerminkan kepribadian, pikiran, dan lingkungan hidup seseorang. 那食物的品质 Kemudian kita bicara kualitas makanan, 影响我们的营养和思想。 mempengaruhi nutrisi dan pikiran kita. 大家如果现在你已经饿了3天3夜， Ya Bapak Ibu, jika hari ini Anda 3 hari 3 malam tidak makan dan sudah kelaparan,
那你跟我见面的时候，我说我们来研究一下环保酵素如何拯救地球。 Ya, dan Anda saat kelaparan ketemu Dr. John bilang, ayo kita sekarang diskusi bagaimana ekoenzim bisa selamatkan dunia. 你说你会跟我说什么？ Anda akan menjawab apa kepada Dr. John? Apa jawabannya? Beri makanan. Ya, beri makan dulu pada saya sedang lapar. 没有肚子饿，不能思考。 Ya, kalau perut lapar pasti otaknya tidak bisa mikir, betul? 肚子饿能不能思考？ Ya, perut lapar bisa berpikir gak? Tidak. 可是你跟我讲话，你已经饿了3天3夜，我还不给你吃东西，你就会把我看成一个鸡腿了。 Ya, kalau Anda bicara dengan Dr. John 3 hari 3 malam tidak makan, Anda pasti lihat Dr. John itu mungkin muncul dari bayangan Anda adalah paha ayam. Ya. 是吧？ Betul? 所以呢，食物给你力量，不只是给你活动，更是给你思考的力量。 Jadi makanan memberi Anda kekuatan bukan hanya untuk aktivitas di tubuh, tapi juga untuk membantu Anda bisa berpikir. 所以我们思考的力量是来自于我们的生命力。 Jadi kemampuan berpikir kita berasal dari energi kehidupan dari tubuh kita. 那人智学创办者 Steiner 博士曾经被问一句话： Dr. Steiner pendiri antroposofi pernah ditanya, 人类的思想如何引导我们回到灵性世界的真实察觉的问题时，他回应那是营养的问题。 bagaimana pikiran manusia membawa kita kembali ke kesadaran sejati dari dunia spiritual. Jawaban dari maksud kata-kata ini bagaimana membuat pikiran manusia itu bisa lebih spiritual. Jadi jawaban Steiner adalah ini adalah masalah nutrisi. 很奇怪哈， Jadi aneh. 回到灵性世界真实察觉这句话什么意思呢？ Ya, kembali kepada kesadaran sejati dari dunia spiritual. Maksudnya apa? 就是能感受到其他的人，而不是只有看到自己。 Yaitu bisa merasakan keberadaan orang lain, bukan hanya melihat dirinya sendiri. 那 Steiner 竟然说这是营养的问题。 Dan kata Dr. Steiner ini masalah nutrisi. 那我们来再看犯罪这句话如何跟上面这句话连接 Ya, 呢？ kita lihat kata kriminalitas ini bagaimana dia ada hubungannya dengan kalimat di atas yang ini adalah masalah nutrisi. 各位，为什么人会犯罪呢？ Kenapa orang bisa berbuat kriminal? Kenapa? 是因为他的自觉意识很低，而且他的道德意识也很低。 Dan kesadaran dirinya sangat rendah dan kesadaran moralitasnya juga sangat rendah. 所以各位，我们的食物不只是会给我们身体健康， Jadi Bapak Ibu, makanan kita bukan hanya untuk membuat tubuh ini sehat, 它还会让我们的思想还有我们的意识 dia juga akan membawakan kepada kesadaran kita dan pemikiran kita. 所以，当我们的意识、自觉意识很低的时候，我们就会成为一个自私自利的人。 Dan di saat kesadaran diri kita sangat rendah, maka kita akan menjadi orang yang egois dan hanya mementingkan diri kita sendiri. 所以怎么办呢？ Jadi bagaimana? 那在这里呢， Dan di sini, 人体为了处理所吃的食物，我们是需要发挥能量的。 jadi tubuh manusia untuk mengolah makanan di tubuh kita, tubuh manusia perlu menggunakan energi. 然后，越是自然栽培或处理的结果，就是更有活力。 Ya, semakin banyak hasil budidaya atau pengolahan yang alami, yaitu maka makanan itu akan memiliki daya hidup yang tinggi. 就像刚才你们吃 organic 和 non-organic 的时候呢，你有感受的。 Jadi Anda makan yang organik sama tidak organik, Anda bisa merasakan sendiri. 有没有感受刚才 organic 和没有 organic 有分别的？ Ya, jadi makanan organik tidak organik, ada merasakan beda apa sama? Beda, ya. 然后被赋予灵魂，就是有动物产品，它是有灵魂的食物。那人体需要运用更多的能量分解食物，并把它转化成为人体的物质。 Jadi makanan yang mengandung jiwa atau kehidupan, ya, seperti produk hewani, maka tubuh manusia perlu menggunakan energi lebih banyak untuk mengolah atau mencernanya, membusukkan makanan tersebut dan mengubahnya menjadi substansi tubuh manusia.
所以各位，动物的产品，当我们吃下去的时候，你的身体会更累。 Jadi saat Anda mengkonsumsi produk hewani, ya Anda makan dalam tubuh Anda akan merasa semakin tambah lelah, tambah capek tubuh ini. 而且你的心灵还要跟它产生对抗。 Dan tubuh dan jiwa Anda harus berperang melawan jiwa yang masuk ke dalam tubuh Anda itu. 因为动物它也有它的心魂力量。 Karena hewan juga mempunyai kekuatan jiwa dalam tubuh mereka. 所以呢，你要跟它对抗。 Ya, jadi jiwa dari Anda sendiri harus melawan, menghancurkan jiwa yang masuk ke dalam dari hewan itu ke dalam tubuh kita. 在我的医学里面， Dalam kedokteran antroposofi yang dipelajari Dr. Join, 14岁以下的孩童是不适合吃任何动物性产品。 anak di bawah umur 14 tahun tidak cocok mengkonsumsi segala jenis produk hewani. 因为他们的生命不需要这样子的挑战。 Karena jiwa mereka tidak perlu tantangan yang seperti ini. 那14岁以后的孩子呢？ Jadi anak setelah umur 14 tahun, 他可以吃一点点的鸡蛋、 dia boleh makan sedikit telur, 牛奶、 susu, 蜂蜜 madu 来帮助他们， untuk membantu mereka. 但是不需要肉类， Tapi tidak butuh daging. 所以孩子会更加的有力量在地球上活动。 Jadi anak lebih energik hidup dan beraktivitas di bumi ini. 然后像我们大人， Seperti kita orang yang sudah dewasa, 尤其是年纪越大的人， apalagi ada yang sudah lanjut usia, 我们就更加不需要这些 maka kita lebih tidak butuh produk-produk hewani ini. 啊。那如果我们吃，我们的身体就会消耗很多的力量。 Dan jika kita mengkonsumsinya, maka akan menggunakan banyak sekali energi untuk mencernanya. 所以，如果我们一个人太偏重吃添加很多盐或者糖及化学物品的食物的时候， Jika seseorang terlalu banyak makan makanan penuh dengan zat adiktif seperti gula, garam, dan bahan tambahan kimiawi, 那食物的本质已经被改变的，比如香肠或者一些仿荤素食等等。 jadi dan juga makanan yang telah diubah sifatnya seperti sosis atau daging-daging nabati itu. 那么还有加强功能性的食品，比如营养餐的食品时。 Misalnya makanan tingkatkan nilai gizinya seperti suplemen makanan, ya. 那么你的以太生就更少被要求工作，以太生会变得很懒，那会显现出思考虚弱的形式。 Maka tubuh eterik atau energi kehidupan kita akan kurang dibutuhkan untuk bekerja, maka akan menjadi energi kita menjadi malas dan menunjukkan bentuk pemikiran yang lemah. 所以我们只能反映感官所传递的物质化思考。 Jadi makanya kita hanya dapat mencerminkan pikiran berwujud yang disampaikan oleh indera di tubuh kita. 这类的思考很难拥有以太能量、生命力所产生的意识，有灵性活化的思考生命。 Pemikiran seperti ini hampir tidak memiliki kesadaran dihasilkan oleh energi eterik. 那什么叫有灵性活化的思考生命呢？ Apa itu pemikiran yang menggunakan spiritual untuk berpikir tentang kehidupan? 就是能接收到宇宙，能感知到所有人类，能有生命共同体的感受。 Ya, jadi bisa mendapatkan perasaan kesatuan dengan alam semesta, bisa merasakan kondisi kebersamaan bersama orang-orang di sekitar, ya. 所以像这类的食物并不适合我们长期的吃。 Jadi makanan-makanan seperti ini tidak cocok untuk kita makan dalam jangka waktu yang panjang. 还有预制菜，就好像一些披萨等等一些菜已经放在冰箱很久的那些也没有生命力了。 Ya, jadi makanan pengganti ini tidak lagi ada energi kehidupan. Juga sayur-sayuran yang sudah biasa kita siapkan dan kita masukin ke dalam kulkas simpan dalam jangka waktu yang lama, itu sudah tidak ada energi kehidupan lagi. 呀，那记得我们吃不是为了吃饱和健康，更是为了生命的品质。 Ingat, makan kita tujuan ubuknya bukan untuk membuat perut kita merasa kenyang dan kesehatan juga, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. 然后食物的品质好，生命品质才会好。
kualitas makanan yang bagus, maka kualitas hidup kita juga menjadi bagus. 吃要带着感受， Saat makan kita harus bawa penuh dengan perasaan kita. 也要带着思考。 Saat makan juga perlu membawakan pemikiran kita. 所以呢，从现在开始，我们选择吃什么，对我们的生命品质很重要。 Jadi mulai dari sekarang ya, saat kita makan kita memilih jenis makanan apa akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. 所以体质是食物造成的。 Jadi kualitas tubuh fisik dibentuk oleh makanan. 那吃食物是为了滋养人类， Makan makanan untuk menyehatkan tubuh manusia. 土壤是植物的根本， Tanah adalah pondasi dasar kualitas tumbuhan. 所以重视食物的质量，才能确保生命的 Jadi 健康。 perhatikan kualitas makanan baru bisa menjamin kualitas kesehatan tubuh kita. 所以各位要怎么吃呢？ Jadi harus bagaimana kita makan? 所以一定要有好的种植， Jadi harus ada pertanian yang sehat. 那有好的土地，才有好的生命。 Harus ada tanah yang subur, baru ada kehidupan yang berkualitas. 所以要不要很好的照顾我们的土地呢？ Jadi apakah perlu kita merawat tanah kita dengan baik? Perlu apa tidak? 所以种植不是只是一直拿，而还是要给回土地。 Ya, jadi saat di dalam pertanian perkebunan bukan terus mengambil saja dari tanah. Kita harus mengembalikan sesuatu untuk menyuburkan tanah kita. 好，那哎我们现在休息一下，然后我们11点10分回来，然后我们就有第2堂课。